Oke, salam dan salam sejahtera dan isu panas terkini ya. Kedah Agro Holdings tidak bayar gaji sejak September 2023. Ini kata Menteri Sumber Manusia iaitu Steven Sim. So saya lihat kenyataan dikeluarkan di media hari ini yang mana Steven Sim menyatakan bahawa Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia telah menghantar notis kepada Kedah Agro Holdings Berhad berikutan tunggakan gaji melibatkan 24 pekerja yang menular di laman X baru-baru ini. Menurutnya, siasatan mendapati syarikat tersebut tidak membayar gaji pekerja sejak September tahun lepas dan perkara ini menyalahi Seksyen 19 Akta Kerja. Pendirian Kementerian Sumber Manusia ya, ialah pekerja berhak ke atas gaji. Ini kita tidak kompromi. Ini kata Menteri ya, Steven Sim. Ada 24 pekerja dalam syarikat tersebut yang tidak dibayar gaji sejak September tahun lalu. Tiada tempoh tetap diberikan kepada syarikat itu untuk memaklumkan mereka akan mengadakan mesyuarat dengan Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor pada Rabu. Saya harap kerajaan negeri akan ambil berat terhadap perkara ini kerana ada 24 pekerja tidak dibayar gaji. Kita tak nak selesaikan isu ini secara berhemah dan yang penting gajinya dibayar. Ini katanya dalam sidang media hari ini. Dan kalau kita lihat ya, mana-mana negeri yang dipimpin oleh PAS ya akan mengalami masalah. Kita tengok ya, isu yang ada di Kelantan, isu yang ada di Terengganu, isu yang ada di Kedah, isu yang mungkin lepas ini menular ke Perlis. Sama akan berlaku seperti ini. Apabila PAS mengambil alih kerajaan, kita tengok masalah air, masalah tunggakan pasukan bolanya, masalah apa lagi? Yang kita tengok ni, Kedah Agro ni sampaikan tak bayar berbulan-bulan. Jadi kawan-kawan di luar sana, fikir-fikirkanlah, kalaulah PAS memerintah negeri anda lepas ini, mungkin inilah terjadi. Saya paling risau apa tahu? PAS bercita-cita nak menjadi kerajaan, iaitu nak menjadi ketua dalam negara ini. Bercita-cita nak mengambil alih kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau negeri seperti ini pun PAS tak boleh nak urus, bagaimana PAS nak menguruskan negara? Jangan-jangan kita ni nanti jadi Sri Lanka. Hutang, duit habis. Kita dah lihat juga bukti bahawa apabila Perikatan Nasional memerintah, akhirnya mereka tinggalkan jumlah hutang yang begitu banyak, 1.5 trilion. Ini adalah apabila PAS juga ada di dalam. Apabila PAS menjadi kerajaan negeri yang kita lihat hari ini, timbul bermacam-macam masalah. Yang paling sedih seperti inilah, tidak membayar gaji kepada rakyat, yang mana mereka juga nak makan, mereka tunggakkan. Tapi pemimpin-pemimpin PAS tiap bulan dapat gaji berpuluh-puluh ribu. Ada yang mencecah hampir ratus ribu. Jadi perkara seperti ini sepatutnya menteri ya tidak perlu nak melibatkan diri. Kalau kerajaan negeri itu tahu bagaimana nak menguruskan negerinya. Jadi perkara ini kita tengok tidak diambil segera, tidak terus dibuat oleh Menteri Besar Kedah untuk menangani masalah ini. Kalau saya Menteri Besar ya, 24 orang pekerja ni, saya terus selesaikan masalah dia. Tidak nak panjang-panjang. Tapi ini yang berlaku. Jadi kita tengok, macam Menteri Besar Kedah, dia pegang jawatan banyak-banyak dalam Exco. Tapi tidak boleh memainkan peranan. Sebab apa? Jawatan itu terlalu banyak dia pegang. Jadi kebimbangan saya sebagai rakyat, saya harap Sabah dan Sarawak, inilah contoh kalau kita nak juga mengundi parti PAS. Di Semenanjung, kawan-kawan sepatutnya tengok. Inilah akibatnya kalau PAS memerintah negeri. Jangankan suruh PAS memerintah negara, dah tentu-tentunya gagal. Mereka bercakap banyak, seolah-olah pandai. Dalam kempen kita tengok Sanusi bercakap, bukan main lagi. Tapi teori saja. Dia tengok, terbukti hari ini bila cakap bohong. Bila cakap bohong, itulah. Bila cakap bohong, bila cakap bohong. Benda kecil pun dia tak mampu laksanakan. Kalau saya kerajaan di Kedah seperti mana saya cakap tadi, saya uruskan benda ni, dah selesai dah. Apa yang susah sangat? 24 pekerja aja, bukan banyak pun.
Berapa bulan je gaji tak bayar tu, kau uruskan semua sekali. Kalau tidak, kau pinjamlah duit kerajaan negeri tu, kau bayarlah dulu. Nanti kau claim lah dengan majikan tu. Kau menteri besar, apa nak takut? Kedah Agro dah tentu di bawah tangan kau. Namanya pun Kedah Agro, bukannya nama Pahang Agro, bukannya nama Pulau Pinang Agro. Isu-isu di Kedah ni kita tengok semenjak Sanusi pegang ya, banyak isu air. Apabila menteri turun, timbalan menteri turun, yaitu YB Akmal Nasir turun di sana nak menguruskan tu. Tengok-tengok tak siap, tak ikut progres. Lepas itu alasan Menteri Besar Kedah kata harga barang naik, tapi peruntukan yang sama dia bagi pada Johor dah siap. Tak ada pun isunya istilahnya barang asas untuk nak buat kerja tu mahal. Boleh je orang ikut progresnya. Masuk dalam Dewan Undangan Negeri dia, dia cakap menteri sombong pula. Baru pertama kali pergi negeri dia, terus buat macam ni, macam tu. Sebab dia tak betul. Dan sepatutnya, apabila menteri, walaupun timbalan menteri daripada pusat turun, Sanusi patut turunlah. Kenapa nak hantar wakil? Sanusi ni saya tengok dah besar kepala. Dia tengok, oh ini timbalan menteri, oh ini tak payahlah saya nak ni, tak payah turun lah, tak penting. Sikap inilah yang dia buat tu. Jadi kalau kita tengok, seperti mana saya cakap juga tadi, PAS ni memang tak boleh lah kita jadikan dia sebagai kerajaan negeri ataupun pusat. Memang hancur. Kalau nak tak percaya, bagilah PAS pegang Selangor tu. PAS kalau pegang Selangor ya, habislah reserve duit Selangor tu. Lepas tu yang paling saya risau, pelabur semua lari. Pelabur kalau lari tak apa, boleh lari ke Johor, boleh lari ke Sarawak, Sabah pun boleh. Baru padan muka dia. Pelabur pun takut tahu nak pergi pelabur kat Kedah kalau macam ni perangai MB dia. Kat Kelantan dengan Terengganu tak payah cerita lah. Ni pelabur yang banyak-banyak Dato' Seri Anwar Ibrahim nak bawa masuk ni nanti. Risau pelabur kalau melabur dekat Kedah ni. Lepas tu claim semua atas nama dia, Sanusi. Jadi sampai bila kita rakyat ni nak percaya dengan PAS ni? PAS ni kerja dia itulah, menjual agama disebabkan mereka tak tahu mengurus negara, mereka tak tahu menjaga negeri. Lepas itu mereka salahkan orang lain. Kita tengok mereka buat soalan-soalan yang macam sampah dekat parlimen hari ini. Mana ada guna? Dijawab dengan begitu mudah oleh menteri, yang mana kebanyakannya mereka hanya provoke dan memfitnah. Bila dijawab oleh menteri, mereka terdiam, terduduk. Isu bakute je hari ini. Apabila Dato' Seri Tiong angkat macam ni kertas tu. Ini PAS punya bakute, dia kata. Dah buat 2018. Semua duduk terdiam. Macam orang bisu dah. So itulah ulasan saya dengan isu ini. Sekian, terima kasih. Thank you.